Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Perintah darurat di Thailand dilanjutkan sehingga hujung bulan ini. Pengumuman dibuat Perdana Menteri Jeneral Prayut Chan-o-cha selepas mempengerusikan mesyuarat Kabinet. Tujuannya mengurangkan risiko gelombang kedua pandemik COVID-19 di negara itu, walaupun lebih banyak perniagaan dan premis berisiko tinggi dibuka semula bermula hari ini. 3,171 kes pandemik itu dilaporkan di Thailand dengan 58 kematian. Sementara itu, kes kematian akibat COVID-19 di Amerika Latin dan Caribbean boleh melepasi 400,000 menjelang Oktober depan. Pengarah Pertubuhan Kesihatan PAN Amerika, Carissa Etienne berkata, pada kadar semasa, tanpa langkah kesihatan awam yang ketat, kematian boleh mencecah 438,000 sehingga 1 Oktober. Beliau menyarankan agar negara-negara yang terlibat membuat keputusan yang betul dengan melaksanakan langkah pencegahan yang lebih ketat. Setakat ini, hampir 114,000 kes kematian dicatatkan di Amerika Latin dan Caribbean. Di Amerika Syarikat, kes positif COVID-19 berisiko mencecah 100,000 kes sehari. Amaran itu dikeluarkan pakar penyakit berjangkit Anthony Fauci dalam taklimat dengan kepada Jawatan Kuasa Senat bagi Kesihatan dan Pendidikan. Beliau memaklumkan ketiga ini terdapat lebih 40,000 kes dilaporkan sehari. Pengarah Institut Kebangsaan untuk Alahan dan Penyakit Berjangkit itu bagaimanapun enggan untuk mengeluarkan jangkaan jumlah kematian disebabkan pandemik itu. Namun beliau berkata angkanya amat membimbangkan. Setakat ini terdapat kira-kira 126,000 kes kematian akibat COVID-19 di Amerika Syarikat. Penjara San Quentin di San Francisco, California mencatatkan lonjakan kes COVID-19 apabila lebih 1,000 banduan diuji positif virus itu. Gubernur Gavin Newsom berkata kira-kira 42% daripada kira-kira 3,500 banduan di penjara berkenaan memerlukan bantuan perubatan. Bagi mengurangkan kes jangkitan, pihak berkuasa merancang untuk membebaskan banduan yang dipenjarakan atas kesalahan ringan dan mempunyai baki tempoh di penjara kurang 180 hari. Ini termasuk 110 banduan di San Quentin. Perancis dan Tunisia meminta anggota Majlis Keselamatan menyokong resolusi agar gencatan senjata dikuatkuasakan untuk menangani pandemik COVID-19. Keputusan undian yang akan dibuat secara maya bakal diketahui hari ini. Resolusi itu menyebut gencatan senjata sekurang-kurangnya selama 90 hari dapat menjamin keselamatan agensi kemanusiaan agar dapat menghulurkan bantuan secara berterusan dan tanpa gangguan. Walaupun resolusi itu berulang kali disekat oleh China dan Amerika Syarikat, resolusi itu bertujuan menyokong gesaan yang dibuat oleh Setiausaha PBB Antonio Guterres pada Mac lalu. Sekurang-kurangnya 19 orang maut dalam kejadian letupan kuat di sebuah klinik di utara Tehran. Agensi berita Isna melaporkan letupan di Pusat Kesihatan Sinaktar turut menyebabkan kerosakan pada struktur bangunan. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Jalal Maleki mengesahkan 15 mangsa yang terbunuh terdiri daripada wanita. Menurut beliau, letupan berlaku akibat kebakaran di ruang bawah tanah yang menempatkan tong-tong gas. Letupan bom mortar di sebuah pasar dalam wilayah Helmand yang meragut nyawa sekurang-kurangnya 23 orang awam berpunca daripada tentera Afghanistan. Demikian menurut hasil siasatan awal misi bantuan PBB di Afghanistan, UNAMA. UNAMA menerusi catatan di Twitter memaklumkan tembakan yang ditujukan kepada kumpulan Taliban telah tersasar ke pasar terbabit. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, perlawanan tunggal hari ini menyaksikan Manchester United meraih kemenangan 3-0 terhadap Brighton. 2 gol dijaringkan Bruno Fernandes, manakala 1 lagi gol diperoleh menerusi Mason Greenwood. MU kini menduduki tangga kelima Liga dengan mengumpul 52 mata daripada 32 perlawanan. Kelab itu berpeluang untuk layak Liga Juara Eropah sekiranya larangan selama 2 tahun daripada beraksi dalam pertandingan di Eropah yang dikenakan terhadap Manchester City dikekalkan. City kini di tangga kedua Liga. Dalam saingan La Liga, Barcelona sekadar seri 2 sama dengan Atletico Madrid. Keputusan itu sekaligus mengekalkan kedudukan kedua-dua pasukan di tangga kedua dan 3 Liga.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.